Macam Datuk Seri pernah terbitkan filem apa ni, Cat Gangster, Gerak Hal. So bagaimana Datuk melihat filem Mat Kilau ni? Dia agak berbeza dengan filem yang pernah Datuk terbitkan. Okay, of course, because kita macam syarikat saya, kita Scope Production, kita banyak melahirkan filem-filem komersial dan juga filem-filem yang mencorak keagamaan macam Munafik dan sebagainya. Tapi cerita ni dia berpaksi kepada sejarah. Berpaksi kepada sejarah, of course, orang nak tengok cerita yang ada kaitan sejarah, apatah lagi sejarah seorang tokoh pejuang Melayu yang dikenali ramai. Daripada zaman sekolah lagi saya dah kenal, kan? Kita baca melalui buku-buku. Dan minat orang nak tengok gambar ni ada. Tetapi of course, oleh kerana filem ni Syamsul dia ilhamkan daripada kisah Mat Kilau. That's why dia ada kombinasi antara reality dan fantasi. Itu maksud dia, olahan dia lah. Jadi bagi saya, of course, untuk kita menarik orang ke pawagam, because apa yang saya bincang dengan Syamsul, kata dia, Papa, kalau gambar kita nak jalan di pawagam, kita tak boleh berpaksi kepada semata-mata kepada kisah sebenar je. Kisah sebenar pun sometimes kita tak tahu apa yang berlaku dulu. So dia olahkan, ubah suai kan. Apa gitu pernah berlaku dalam filem Bukit Kepong. Saya terlibat dalam Bukit Kepong. Dia bukan 100% yang perfect. Dia ada cerita-cerita yang tokoh tambah. Saya masih ingat lagi masa di Bukit Kepong, saya ketika tu berlakon umur 25 tahun. Saya jumpa je orang-orang yang masih hidup begitu. Jadi ini sama juga. Ini Syamsul dia kata gambar ni dia akan commercializekan, tapi faktanya ada, tetapi dia ilhamkan dalam bentuk sinematik dan tidak lagi daripada ada yang sejarah, ada yang di commercializekan, ya. Dia diilhamkan, orang kata macam satu rekaan lah, ya, rekaan. Jadi apa yang penting bagi dia, gambar ni nak jual ke tidak? Dia bertanya kepada producer, nak jual ke tidak? Of course, producer pun dah, ini merupakan filem yang ketiga dia buat. Filem pertama dia buat tak jadi, lepas tu filem kedua dia buat pun tak jadi, dia panggil Syamsul. Syamsul pun meneruskan filem ni dengan satu idea baru, dengan skrip yang dia dapat, yang ditulis oleh Cik Syarudin. Diolah balik ceritanya. Dan alhamdulillah lah, saya sendiri terkejut sebenarnya. Banyak orang mengatakan bahawa filem-filem sejarah, filem epik ni susah nak jual. Tapi kita dah buktikan bahawa boleh jual, tetapi mesti di-commercializekan. Dan paksinya itulah yang menyebabkan filem ini dari segi pacingnya, dari segi persembahan ni, saya banyak jumpa orang datang jumpa dengan saya, kata, Datuk Sob, saya puas hati because of gambar ni tak boring tengok. Sebab sejarah ni biasa kalau kita buat cerita sejarah, kebanyakan terlalu ikut sangat dari segi fakta, kita jadi boring. Tapi oleh kerana awal-awal lagi Syamsul, dia tak mahu orang keliru, diilhamkan daripada kisah Mat Kilau. Jadi bagi saya, apa yang Syamsul buat ni bagi saya untuk menarik orang ke pawagam dan asas cerita ni tetap berpaksi kepada kisah Mat Kilau. Itu dia. Ya. Pada latar belakang tu Datuk, diri pada filem berlatarkan kepada kisah sejarah Mat Kilau. Saya dimaklumkan bahawa dalam filem ni, introduction ni pun dinyatakan bahawa ini adalah filem fiction. Fiction. Berdasarkan berlatarkan kepada filem Mat Kilau. So telah dimaklumkan kepada penonton. Jadi pada pandangan Datuk sendirilah, apa cabaran yang sebenarnya paling besar kalau filem fakta ini nak diterbitkan, atau kita sebagai seorang penerbit pidato ataupun pengarah pidato untuk terbitkan satu filem fakta yang dari segi prop je ke, dari segi dia punya set, dia punya tu, benda tu memerlukan satu particular minute detail yang sangat menguji mata pengarah dan juga kru-kru produksi. Datuk, bagaimana pandangan Datuk? Itu betul, saya tahu. Saya juga turun ke lokasi dia syuting di Perak, tepi Sungai Perak tu. Saya nampak banyaklah. Syamsul dia kata buat filem ni bukan senang, Pak, because dia banyak bila mengisahkan tahun-tahun 1890 di zaman Mat Kilau, zaman muda dia kan. Of course, dia sendiri pun kalau ikutkan dari segi set-set dia pun, dia kalau ikutkan dia tak puas hati 100%. So dia bekerja mengikut bajet. Saya tahu filem-filem bercorak sejarah ni sebenarnya kos tinggi. Ya, banyak filem-filem kalau nak buat sebaik mungkin bagi saya, segala-galanya yang buat dari segi setting, saya rasa 30 juta pun tak cukup. Jadi tapi dia buat bajet, dia bekerja mengikut bajet yang ada. Tapi alhamdulillah, dengan kepandaian dia cover balik dengan teknik, dengan shot dia, dengan persembahan dia. Jadi benda-benda tu boleh cover.
Ya. Sebab orang kata kenapa tidak di-establish shot yang menunjukkan perkampungan Melayu ketika itu kan. Dah tak ada lagi sekarang perkampungan Melayu tahun-tahun 18 dah tak ada. Jadi dia mainkan shot dari segi persembahan, dia gunakan kepandaian dia lah. Jadi tapi alhamdulillah penonton terima. Yang paling penting saya penyampaian cerita dia dari segi pacing cerita tu dan dekat dia dengan penonton ke tidak. Gambar ni ada jiwa. Bagi saya gambar ni dia mendapat sambutan dari segi pandangan saya dan pandangan orang ramai. Kata because gambar ni ada jiwa. Dia ada feel gambar ni. Because filem kalau dia tak ada feel, ibarat kita makan nasi, ibarat tak ada rasa. Itulah. Ya. Itu yang saya tahu apa yang Itulah. Ya. Dato' Arifin saya ini dinyatakan tadi adalah orang lama, budayawan negeri Pahang yang tahu pada sejarah negeri Pahang. So Datuk diberitakan Datuk sendiri Datuk Arifin sempat bertemu dengan almarhum Mat Kilau. Ya. Pada akhir usia dia Ya. di Kuantan kata silap boleh Datuk ceritakan sikit macam mana pertemuan Datuk dengan Mat Kilau pada ketika Mat Kilau arwah Aki dia mengisytiharkan diri dia pada 26 September 69. Kemudian kerajaan negeri mengisytiharkan dia Mat Kilau 6 Ogos 70. Dan selepas saja diisytiharkan Mat Kilau itu, pahlawan Pahang, 4 hari kemudian dia meninggal dunia. Itu dia, pada 10 Ogos 70. Dan saya semasa Aki di Pai Besar, Batu Empat di Kuantan itu, orang ramai datang. Seluruh negeri, rata-rata. Dan saya adalah di antara mereka yang ramai itu. Tetapi satu hari, saya sempat bertemu dengan arwah Aki, seorang sama seorang. Orang lain tak ada. Jadi saya berhadapan dengan dia. Jadi berhadapan dengan Aki, banyak perkara yang diceritakan. Walaupun selalu suka untuk mendapat 5 muka surat dalam masa 2 jam cakap kan, gitu. Ayatnya satu-satu kan, perkataannya satu-satu. Dan pandangan dia pun tidak macam kita lah. Masa saya berhadapan dengan Aki, saya melihat dia bersila tegak macam tu, bersila dan tak berbaju. Badan dia kuning saja, mata dia terus pandang ke depan. Dia tak pandang saya, tapi sekali pandangan mata dia jatuh ke muka saya kata sejuk sampai ke kepala, gitu. Saya tahu sebab apa pandangan jauh tu artinya dia tak pandang sini dah. Dia pandang jauh ke depan, hari yang lain. Sebab Aki juga adalah seorang ahli tasawuf kan. Dan Aki sebenarnya dia bersahabat baik dengan moyang saya. Saya tidak ada kena-mengena dengan Jurai Mat Kilau. Jadi moyang saya Tok Jabek ni usia dia lebih kurang 6 tahun berbeza. Aki dilahirkan 1848 dan Tok Jabek 1842. Saya nak bagi satu formula kan, ada 4 orang yang penting di sini. Kadi Ibrahim, Sultan Ahmad, Tok Jabek, Mat Kilau, 4 orang. Campur 6. Kadi Ibrahim yang ada hubungan dengan Mat Kilau lahir 1830. Sultan Ahmad 1836. Campur 6 1842. Tok Jabek lahir. Campur 6 1848. Mat Kilau lahir. Itu dia. orang Pahang ni bercelih bahasa dia. Mana kalau orang terpenuh dia kata saya koi. Orang koi. belah raut dia kata Betul. kah. Orang belah komeng. Macam-macam. Orang belah Kuantan lain bunyi. So macam mana Datuk melihat pada aspek-aspek sosial budaya masyarakat Pahang tu diterjemahkan di dalam filem. Macam mana Datuk melihat perspektif tu? Saya melihat Mat Kilau kebangkitan seorang pahlawan kan. Datuk Yusof kata pengarah dia Samsul banyak fantasi ya. Pada saya bukan fantasi ya. Ini pengarah muda ni mempunyai kreativiti yang sangat tinggi sebenarnya. Dan dia dapat menterjemahkan semangat Mat Kilau. Satu, semangat Mat Kilau itu seluruhnya diterjemahkan. Sebab Aki pernah cakap pada saya ada 5 prinsip yang dia pegang. Itu dia. Satu, dia kata tunjuk mata ke atas. Taat, dia kata. Yang kedua, raja payung kita, dia kata. Yang ketiga, sayang bangsa. Yang keempat, sayang negeri. Yang kelima ni dia tidak sebutkan perkataan, dia bercerita. Orang dulu-dulu dia kata, turun ke belukar belakang rumah nak cari kijang, bawa lembing. Sampai ke belakang rumah, rusa lalu, tak lembing. Napuh lalu, tak lembing. Kijang tak ada, balik. Hari besok gitu juga. Tapi hari ketiga dapat rusa. Rusa dapat kijang. Kijang lalu dia lembing. Orang sekarang dia kata, turun daripada rumah, bawa senapang, nak buru kijang. Jangan ke rusa lalu, dia kata. Biawak lalu pun tembak.
Ini sekarang. Jadi yang kelima itu artinya kejujuran kena ada dalam kehidupan. Keikhlasan kena ada. Dan Dr. Megat, saya melihat apa ni, Samsul menterjemahkan semua keempat-empat perkara itu, kelima-lima perkara itu ke dalam mak kilau kebangkitan seorang pahlawan. Tengok di mana saja. Setia kawan, sayang isteri, sayang keluarga, mempertahankan tanah air. Begitu. Dan banyak yang dengki. Ada cocok sana, cocok sini. Dan ini semua diselesaikan oleh mak kilau dengan cara yang cukup bijaksana. Ini kebolehan apa ni, Samsul. Dan satu lagi, saya nak ulas sikit tentang pertempuran. Pertempuran, saya tak tahulah siapa dia punya koreografer pertempuran ni kan. Cukup cantik. Walaupun kita tak tengok macam Naki bertempur kan. Dan dia menggunakan apa ni, senjata keri namanya. Keri ni sabit rumput kan. Tapi digunakan untuk apa ni, pertempuran dalam mak kilau kebangkitan pahlawan kan. Dan persilatan dia artinya macam aki. Dengan keri itu yang sudah sampai ke leher, misal kata, dikunci badan dia kan. Kalau bergerak, leher putus. Tak bergerak, leher putus. Ini pegang mak kilau. Itu dia. Itu agaknya... Ya, tengok satu fenomena bila budak-budak kecil, anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang ni pun tiba-tiba berminat nak belajar silat. Semua belajar silat, betul. Dia minat. Itu satu, saya rasa satu perkembangan bagus yang kita dapat instill ataupun dapat terapkan dari ibu anak-anak kita. Betul. Kan? Cucu-cucu kita pada masa akan datang tentang seni budaya kita, silat, pertahanan diri kita, bawa orang Melayu ni tak kurang dari segi pertahanan diri. Betul. Dalam kita sosio budaya orang Melayu. Datuk Zahrin sebagai pengkritik sosio budaya, so bagaimana Datuk lihat isu politik, perebutan kuasa yang ditunjukkan dalam filem Mak Kilau ni sebagai pengajaran kepada kita seperti yang dititahkan oleh Baginda Sultan Selangor Tinggi dalam wakah dia kepada secara terbuka kepada penonton, sebagai kita mengambil iktibar ataupun ibrah daripada apa yang berlaku dalam sejarah Melayu di tanah air kita lah. So, bagaimana pandangan Datuk? Filem Mak Kilau adalah sebuah filem yang bukan membangkitkan kepahlawanan, membangkitkan kesan kepada sikap orang Melayu dalam abad yang ke-19. Dalam filem itu kita lihat secara fashion, sejarah dan sebagainya. Apa yang saya nak perkatakan, bahawa filem Mak Kilau ini kita perlu perjelaskan punca dan bagaimana terjadinya penentangan terhadap Inggeris itu sendiri. Sebab Inggeris tidak datang menjajah Pahang, tetapi kerana kesilapan raja, maka terpaksa Inggeris diterima sebagai residen di Pahang. Dan daripada Bahaman ke Imam Rasul atau Tok Gajah membawa kepada Mak Kilau bangkit menentang. Kenapa mereka bangkit menentang? Ini perlu dijelaskan bahawa Sultan Pahang masa itu telah menyerahkan sebahagian daripada kawasan-kawasan di bawah kawalan pembesar-pembesar Pahang seperti Datuk Bahaman di Semantan, Umar Rasul, Tok Gajah di Pulau Tawar dan sekitarnya. Kerana masa itu kedatangan Inggeris itu termasuk kepada imperialisme British sendiri atau penjajah sendiri, iaitu dengan wujudnya Pahang Corporation. Jadi konflik yang berlaku di Pahang, bukan Inggeris datang ke Pahang untuk bawa bala tenteranya untuk menyerang Pahang, tetapi pihak British membackup syarikat-syarikat kapitalis yang dibawanya daripada England seperti Pahang Corporation Limited yang kemudian dipanggil Pahang Consolidated, yang mendapat hak emas, biji timah di Tembeling ataupun di Sungai Lembing. Jadi di sini ada kesilapan sedikit. Kenapa? Semua itu di bawah persetujuan raja. Dari itu soalnya sekarang yang kita ingat, tadi moderator dia cakap Sultan Selangor suruh kita iktibar. Sultan Selangor juga kena iktibar. Dan juga sultan-sultan lain dalam negeri Melayu bersekutu, dalam negeri Melayu beraja ni, kena ambil aksiden ataupun apa yang berlaku dalam siri Mak Kilau ini.
iaitu jangan sesuka hati sebagai seorang raja pemerintah menggunakan bidang kuasanya menyerahkan tanah-tanah ini kepada imperialis. Dan tentulah rakyat akan bangkit menentang imperialisme ini seperti sekarang berlaku. Kenapakah berlakunya banjir di Baling? Kerana datangnya imperialisme kapitalis yang nak buat musangking, teroka balak, teroka tanah yang memberikan akibat. Jadi di situlah yang menyebabkan penyokong-penyokong Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau bangkit. Kerana dia membawa suara rakyat di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang tertindas. Tetapi kalau di soal selidik, dikaji balik bermula daripada raja pemerintah sendiri. Dari itu saya melihat filem Mat Kilau ini, kesedarannya itu mesti dianuti. Seperti kata sahabat saya, Datuk Yusof Aslam, berbagai bentuk ada di dalam itu yang telah digarap oleh pengarahnya, oleh penulis skripnya. Yang mana kita melihat filem itu baik kepada membangkitkan sikap kepada orang Melayu, tetapi ada perkara-perkara dalam filem itu fiction lah. Seperti British tak buat macam tu. Contohnya nak bunuh orang Bunting, pergi zalim dengan peniaga, itu British tak buat. Walaupun askar ni askar Bengali. Kerana dalam fakta sejarahnya, dalam askar British ini juga ada orang Melayu yang didatangkan daripada Singapura untuk menjaga kepentingan Pahang Corporation. Oleh itu, saya melihat filem Mat Kilau ini 40% adalah perfect sejarah. Hanya dalam kudukan 50 ke 50 dan mungkin sampai ke 60 fiction untuk digarapkan jadi komersial, dan benda itu tidak menjadi salah kerana ia telah membangkitkan, menyedarkan, dan budaya kita yang lama ini sudah menjadi balik ke pemikiran orang Melayu. Antaranya ialah silat. Dan kekuatan Mat Kilau itu kita kena akui bahawa kerana pelakunya maha hebat, Adiputra, yang wataknya, wajahnya, caranya itu memang watak kepahlawanan, watak seorang perwira di dalam melakonkan watak itu. Kalau bagi dekat orang lain, saya rasa dia tidak sampai ke situ. Jadi pada saya, filem Mat Kilau ini yang saya lihat dan saya tengok, saya dapati kesimpulannya, ianya perlu ditengok, perlu dilihat dari aspek belakangnya, yang tersiratnya. Jangan dilihat yang dalam gambar tu. Kita kena duduk, lepas keluar tengok bawah, fikir, apakah yang sebenarnya berlaku? Adakah tahun 1892 yang berlaku itu hampir 100 tahun, ya 20 tahun, 120 tahun yang lalu itu berlaku tak hari ini? Bertindak ke pengkhianatan, kepentingan dan sebagainya, Jadi kita kena, kalau nak iktizam Melayu ini nak menjadi kuat, jangan pisang berbuah dua kali. Filem Mat Kilau adalah sandaran yang paling baik sekali. Itu pandangan saya. Mungkin setengah orang kata filem Mat Kilau ni lebih pada bangsa Melayu, orang Melayu je, tapi tidak pada Cina. So bagaimana kita nak bawa the whole country untuk mengambil iktibar, mengambil ibrah daripada apa yang berlaku dalam sejarah etnis itu. Karunia negara dia dah berlaku di zaman Mat Kilau lagi, di zaman Kesultanan Melayu Pahang, di mana peniaga-peniaga Cina pun daripada Singapura pun sudah diberi tempat untuk meniaga. Tetapi dalam filem Mat Kilau, walaupun sen itu agaknya sepintas lalu, tetapi dia memberi kesan satu peringatan, iaitu sesuai dengan keluarga Malaysia ini, yang bukan Melayu ini, iaitu jangan mengkhianati negara ini. Setialah kamu pada negara ini. Jadi pada saya tidak ada resis dalam satu sen yang menunjukkan seorang saudagar Cina berbaik dengan British. Kerana itu mentaliti peniaga. Dan kalau kita lihat dari aspek psikologi dia, ialah apa yang filem Mat Kilau nak bawakan kepada penonton, khasnya penonton bukan Melayu, kamu setialah. Jangan kamu kan kepentingan meniaga kamu tidak stable.
di dalam memberikan kepatuhan seperti kata Pak Arifin tadi, iaitu kesetiaan. Jadi kamu mesti setia lah. Jadi walaupun itu mungkin fiction atau mungkin memang berlaku, kerana kita lihat bahawa peperangan Mat Kilau ini ada juga khianatan daripada pihak-pihak kapitalis. Itu yang saya kata tadi, bahawa Mat Kilau ini dia bukan sahaja menentang Inggeris sebagai penjajah, dia menentang imperialis itu. Dan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan kiri, saya amat setuju tengok. Tetapi filem Mat Kilau ini, tapi dialog-dialog yang menyebut kedatangan Inggeris ini kerana imperialis itu hanya sambil lalu ya, tidak ditegaskan. Tapi itu tak apalah, walaupun sudah disebut oleh salah seorang dalam filem itu. Dan ini amat menarik untuk dikaji perkara ini, bahawa keluarga Malaysia ni, kalau kita ikut sendiri pun, bahawa beberapa syarikat orang bukan Melayu dah diberi ruang oleh Sultan Ahmad masa itu, sebelum itu Bendara Wan Ahmad, berniaga di Pahang. Tetapi kenapa tiba-tiba berlakunya seperti yang digambarkan dalam filem Mat Kilau itu, orang Cina bersebahat dengan Inggeris kerana kepentingan berniaganya, sehingga akhirnya dia terpaksa dibunuh oleh tangan pengikut Mat Kilau sendiri. Ini satu perkara yang amat menarik dalam filem itu untuk dikaji dari segi signal, isyarat yang dibagi oleh filem Mat Kilau itu. Bagaimana Datuk Cik Hassan lihat filem Mat Kilau ni? Atau filem-filem yang bakal diterbitkan datang kepada ke tata negara ni, kenegaraan. Terima kasih Dr. Megat, ahli-ahli panel yang saya hormati. Filem ni pada dasarnya bagi pada dua ya. Satu dipanggil filem arus perdana, satu lagi adalah filem alternatif. Jadi filem arus perdana dia ada pelbagai genre dia dan dibuat dengan satu cara di mana si penerbit sudah mengambil kira bagaimana dia akan dijual nanti. Itu yang penting tu. Jadi saya pandang daripada beberapa sudut. Kalau dari sudut perniagaan, memang kejayaan Mat Kilau ni memberangsangkan kerana penerbit tu akan sambung buat filem. Dia tidak berhenti di situ. Dan ia juga bagus untuk industri kerana penerbit-penerbit lain tentunya dah nampak kejayaan ini, mungkin dia orang pun akan terus masuk buat filem kenegaraan tapi dengan corak yang dibawa oleh Syamsul. Kalau kita pandang dari sudut sejarah, tidak ada banyak yang kita boleh perkatakan kerana di awal filem Syamsul sudah letak disclaimer bahawa ini adalah inspirasi atau diilhamkan oleh kisah-kisah yang berkaitan dengan Mat Kilau. Dan kemudian dia juga, saya ingat ada sebut elemen fantasi sikit lah, imajinasi, lebih imajinasi. Jadi dalam filem, kalau kita ambil sesuatu yang berlaku pada sesuatu masa dan dia sebahagian daripada sejarah, apabila dipindahkan kepada filem, dia sudah jadi filem fiction, cerita fiction. Kerana kita perlu menulis lakon layar, dan lakon layar pula dia ada detik-detik plot. Dekat sini ini kena berlaku, dekat sini ini kena berlaku dan sebagainya. Dan kemudian kita kena selitkan tema filem itu di sana dan di sini agar audiens akhirnya dapat dua cerita. Satu adalah cerita yang kita tonton. Itu nama dia foreground story. Adalah satu lagi cerita adalah background story. Nawaitu seorang pengarah. Apakah terdapat dalam kisah ini yang menyentuh perasaan dia dan dia ingin nak memperkatakan, bukan dia nak mengatakan sesuatu tapi ada sesuatu yang dia mahu memperkatakan. Atau ada perbezaan sikitlah. Jadi kalau kita tengok Mat Kilau, kita ambil cerita satu filem, nombor satu dia mesti menghiburkan, dan ternyata Mat Kilau sudah menghiburkan satu khalayak yang bukan main besar. Dan yang kedua, filem itu mesti memperkatakan sesuatu sama ada tentang bangsa atau negara, ataupun sesuatu yang sudah dekat dengan hati si penulis dan pengarah. Dan yang ketiga, dia menampakkan budaya sesuatu bangsa dan negara. Kalau ada tiga perkara ini, itu adalah filem yang baik.
Dan ini 3 terdapat dalam Mat Kilau. Tapi kalau kita ambil filem alternatif yang lebih kepada sesuatu yang ada pada diri si sutradara, ataupun sekarang ada satu istilah baru, iaitu teraju utama. Teraju dan utama disambung. Kalau seorang teraju utama, dia memilih satu cerita, maknanya cerita tu dekat dengan dia, ada sesuatu yang sangat-sangat personal. Maka nombor 1, dia mesti memikirkan bagaimana aku nak menghiburkan penonton. Yang kedua, baru aku nak berkata sesuatu. Tapi dalam Mat Kilau, yang nombor 2 sudah jadi nombor 1. Itu ada sikit problem lah. Tapi saya tak salahkan pembikin. Penerbit nak menjual filem, maka dia buat keputusan. Filem kenegaraan setakat ini di Malaysia sudah banyak gagal. Hampir semuanya gagal. Kerana apa? Terlalu bersandarkan kepada sejarah. Dan kemudian membuatkan watak itu betul-betul kuat, dan kita masuk dalam minda watak dalam cerita. Jadi apa yang Syamsul buat adalah dia pandang daripada keluaran saja. Watak-wataknya 2 dimensi. Dan saya lihat lakonan kurang berkesan. Bukan kerana pelakon tu tak bagus. Kerana pengucapan dialog, penulisan dialog tu agak sukar nak diucapkan oleh pelakon-pelakon yang sudah biasa dengan karya-karya yang lebih berat lah. Jadi Martin Scorsese, pengarah yang tersohor di Hollywood, dia sebut tentang filem-filem Marvel. Filem Marvel ni kita tahulah banyak aksi dengan penuh dengan kesan khas dan sebagainya. Dia letakkan istilah filem taman tema. Kerana di taman tema ada macam-macam ride lah, roller coaster dan sebagainya. Semuanya bergerak laju. Dan Mat Kilau pun dibuatkan begitu. Jadi saya pandang Mat Kilau sebagai wayang, bukan filem. Kalau filem, dia lain sikit. Dia ada menggunakan ilmu filem, ilmu penulisan dan sebagainya. Dan Martin Scorsese, dia pernah buat filem-filem yang lari daripada yang very commercial punya approach kan. Tapi filem dia tetap berdiri teguh dibandingkan dengan filem-filem Marvel. Jadi kalau kita pandang dari sudut ilmu filem, ada banyaklah kekurangan. Jadi tak perlu kita pergi ke situ kerana disclaimer Syamsul di awal tu sudah menghadkan kita untuk mengkritik filem dia. Okey, terima kasih pasal So tadi filem pendidikan seperti ini, kalau kita tengok dalam filem-filem yang berasas kepada sejarah, tajuk-tajuk seperti filem pengarah besar, ataupun kalau Cina kita tengok cerita Iman, kita tentang berlatarkan kepada silat juga, pertahanan diri. So bagaimana Pak Hassan tengok persamaan ataupun cabaran penerbit ni? Adakah perkara-perkara fiksyen tu yang ditonjolkan dalam filem ni satu benda yang sukar kepada seorang pengarah untuk menterjemahkan dalam naskah yang berbentuk fiksyen, yang berbentuk komersial? So bagaimana pandangan Dato' Pak Hassan Tiri tentang perbezaan kita dengan filem-filem fiksyen berlatarkan sejarah ni, Pak Hassan? Ya. Jadi kalau yang kita ambil di luar negara, bila kita ambil satu cerita, kita kena fikirkan apakah kita nak lakukan elipsis ataupun selectivity, iaitu kita buang ini, kita ambil yang ini. Dan kalau kita buat begitu, kita kena tahu apakah kesan dia kepada keseluruhan cerita. Jadi di luar negara juga ramai orang mengkritik, ada filem dia orang kata apa ni dah ubah sejarah dan sebagainya. Jadi kita tak payah indah dia orang, kerana dia dah jadi fiction, maka kita boleh buat apa saja. Misalnya macam Gandhi kan, banyak aspek Gandhi tu sudah dibuang. Dan kemudian apa yang timbul tu, Gandhi the man. Maknanya dia sebagai seorang manusia, itulah yang timbul.
apa nama ni, saya nampak Adi Putra yang membawa watak Mak Kilau ni seakan-akan macam dia sendiri tidak faham tentang watak ini, dan mungkin kerana itu disengajakan tidak mau jadikan wataknya 3 dimensi. Apabila dah 3 dimensi, kita dah perlu masuk ke dalam kepala dia, dan dia juga kena buat penyelidikan tentang Mak Kilau dan sebagainya. Jadi di akhir cerita, pertandungan yang klimaks dia tu ada masalah sikit. Watak Yayan begitu kuat, dan watak Yayan lebih kuat daripada watak Mat Kilau. Itu yang saya nampak ya. Apalagi bila ada 2 orang lawan dengan Yayan. Itulah yang jadi masalah. Patutnya satu sama satu, dan dia boleh dipanjangkan sikit dan masuk pelbagai aksi di mana dua-dua sama hebat, tapi akhirnya Mak Kilau lah yang lebih hebat. Kalau itu ada, maka naikkan semangat. Jadi kalau kita nak mendidik orang, filem bukan untuk mendidik. Filem adalah untuk menghiburkan. Tapi dalam pada itu, kalau kita boleh letakkan sesuatu yang tersirat dan bukan secara terang-terangan, maka barulah kita akan itu boleh disesuaikan dengan keadaan semasa di Malaysia, di mana ramai dah pergi ke universiti dan ramai pilih bidang filem, bidang animasi dan multimedia sebagai kerjaya mereka. Jadi takkanlah kita asyik nak bagi filem yang komersial sahaja. Maka kita kena ada yang satu lagi, yang filem alternatif yang lebih mendalam, dan dia akan menjadi filem yang akan diperkatakan di dalam buku-buku filem dan di kuliah-kuliah tentang filem. So apa ni karakter yang lain ya? Saya ada satu soalan daripada komen daripada Facebook ya, tentang daripada Nur Aisyah tanya, kalau kita tengok karakter lain di Malaysia ni, kita rasanya tak kering daripada pahlawan-pahlawan ataupun kita punya ahli sejarah ataupun kita punya profil-profil yang kuat untuk kita kedegarkan dalam filem. So Pak Hassan lihat siapa lagi yang mungkin kalau kita nak buat next filem yang kita boleh pull penonton kita ke panggung ni, Pak Hassan? Ya. Ada satu cerita di Sabah. Nama tempat tu adalah Pandasan. Berlaku pada tahun 1915. 3 kaum, Ilanau, Murud dengan Bajau kalau tak silap saya lah, yang melawan British. Dan memang British melaku ganas di situlah. Jadi ini satu cerita yang cukup hebat kerana ada elemen-elemen mysticism dalam situ, kerana Tok Guru Silat yang mengajar tu akhirnya mati dibunuh, dan itu kerana apa? Kerana pengkhianatan. So dalam Mak Kilau kita nampak banyak jugalah yang dimasukkan supaya bersatu dan sebagainya. Dan inilah yang berlaku di zaman feudal dulu tu. Tentu ada orang yang macam hari ini jugalah. Jadi kalau kita buat sejarah seperti yang Pandasan, Antanom dan di Rosli Dobi dan sebagainya kan, kita boleh reka cerita. Lagi jauh dia, lagi lama dulu dia berlakon, lagi banyak kita boleh ubah. Okey, kita bawa dekat sikit, kita tak boleh buat macam tu. Jadi inilah yang masalah kita ni, kita tidak ada penulis yang baik. So kalau nak buat yang akan datang ni, carilah penulis yang sudah ada pengalaman menulis, misalnya di Indonesia ya, macam Hanung Bramantio, dia dah buat banyak filem sejarah ya dengan yang epik kan. Tengok macam mana dia reka watak dia, dan akhirnya watak utama itulah duduk dalam kepala kita. Inilah yang kita kena belajar daripada filem-filem India juga, macam Bhagat Singh, Lagan dan sebagainya. Saya melihatlah, because kalau kita bicara dengan filem ni memang tak selesai. Because macam mana apa yang Datuk cakap, Datuk cakap, dan juga Cik Hassan cakap kan. Okey, begini karakter tak cukup, ini tak cukup, perlukan writer yang bagus. Dia senang, simple saja. Satu karya yang orang terima
You nak deny, you tak deny. Sama macam Bukit Kepong. Bukit Kepong ni zaman saya dengan Tan Sri Jin, dia buat gambar tu. Dia buat pengolahan untuk cerita tu. Saya tahu cerita tu. Saya terlibat. Kalau itu pun dikritik hebat. Bukit Kepong tu dikritik. Ada pengkritik mengatakan sampah pernah. Cerita macam budak-budak macam tembak belakang. Macam-macam pelbagai. Tapi akhirnya, kalau macam apa yang Cik Hassan kata tadi, biasanya kalau filem-filem ini hampir gitu je lah. Kecuali kalau writer-writer yang bagus. Tapi Bukit Kepong sampai hari ini mendapat sambutan. Sampai sekarang orang tengok. Jadi pandangan bagi saya, everybody can say it. Cik Rahman boleh, Cik Hassan bercakap, orang ni bercakap kan. Tapi kita bergantung kepada majoriti ketahanan filem tu. Sambutan, respon. Ibarat kita kata satu produk. Kita kata produk tu bagus. Bagaimana ketahanan tu filem? Tetapi respon tak ada. Macam cerita Bukit Kepong. Saya tahu Bukit Kepong. Saya jumpa dengan arwah orang yang masih hidup ketika tu. Dia cerita dengan saya. Dia kata, yalah, tokoh tambah banyak. Ini tak ada. Dan perwatakan dari segi Bukit Kepong, kalau kita nak tengok karakter dia, hanya kisah Jin seorang saja. Yang lain semua takat tempel-tempel. Because nak menceritakan masa 2 jam, how nak cerita? Kalau nak buat build-up karakter semua kan, masa tak ada. Kita kena ingat satu, because filem hanya 2 jam atau 2 jam setengah, kan? Dan penonton, bagi saya bukan nak katakan filem Bukit Kepong ataupun because saya berlakon bagus ataupun cerita Kilau because anak saya mengarah, tidak. Saya pun ada juga komen saya pada Syamsul. Ada yang saya tak puati, kan? Tetapi kita tengok respon, saya jumpa mana-mana majoriti, of course lah. Apa saya karya, waimah makanan sekalipun, tak boleh please semua orang. Saya jumpa saya jumpa Director Datuk Sob, saya menangis kata. Saya menangis gambar saya sebab saya rasa kita orang Melayu kena bersatu. Nampak mesej sampai tak? Sampai mesej dia. Jadi bagi saya itu je dah membuktikan filem tu dari segi majoriti dia orang sokong dan sampai mesej kepada masyarakat. Kalau kita nak bagi teori itu, teori bagi saya itu just teori. Semua bercakap. Bukit Kepong tu Jin pernah cakap dengan saya. Dia kata Abang Jin ada orang komen. Biarlah Datuk, Ustaz Islam. Benda ni biasa. Dia kata komen. Apa benda kita buat? Komen biasa. Komen-komen yang kita terima tu, ada yang kita rasa relevan, kita terima. Bagi saya, kita tak boleh mengatakan ini karakter pembentukan dia, karakter dia tak kuat, ini tak kuat. Sedangkan kata-kata orang respect pada watak siapa, Mak Kilau tu, Adi Putra, dia respect. Dia kata, very good acting. Pelakon-pelakon semua bagus. Tapi apa yang Cik Hassan kata, tak masuk. Bagi saya, pandangkan masing-masing lah. Bagi setiap filem, setiap watak yang ada tu, mungkin ada orang, mungkin dia tak, mungkin Cik Hassan ni, dia punya pembawaan mungkin lain. You punya ideologi lain. Setiap orang ada ideologi. Datuk Zarin ada ideologi dia. Sama juga macam Datuk kan. Macam Datuk, saya tadi bercakap melawal, just simple je kan. Tapi mengatakan bahawa Syamsul dia ada vision yang tu kan. Sampai. Tapi saya cakap tentang saya, walaupun anak saya pun nampak juga, saya komen. Jadi saya kata, Papa rasa yang ni ada betul macam juga kata kan. Apa yang Cik Hassan cakap tadi pasal pahlawan kan. Dia seorang pahlawan. Dia bentak lawan dengan siapa? Yayan. Saya pun sama, saya setuju dengan you. Saya setuju. Kalau nak tunjukkan dia heroism, dia mesti lawan one by one. Kan? Itu saya setuju. Jadi benda ni pelbagai pandangan ni sebenarnya bagus. Untuk kita kaji balik yang mana kekurangan. Tak ada filem sempurna lah. Kerana kita juga sebagai manusia, we are not perfect 100%. Ada kekurangan. Tapi kita kena open, mendengar segala pandangan. Apa pun, Cik Hassan, terima kasih. Ada komen-komen you, saya setuju. Sama juga Cik Zarin kita. Sama juga Datuk kita. Ada seorang ahli falsafah Yunani dulu, 2500 tahun dulu, dia ada kata, dan saya modify sikit, kalau 20 juta orang bercakap tentang, bagi pendapat tentang sesuatu, semuanya tak boleh dipakai, sekiranya mereka tidak ada ilmu tentang apa yang diperkatakan. So itulah yang kita kena fikirkan. Datuk telah membentuk Syamsul untuk interpret satu filem yang berat ini jadi satu yang light dan mudah difaham. So bagaimana Datuk melihat peluang kita, pengalaman Datuk sendiri membentuk anak untuk menghasilkan satu filem yang menghasilkan, memberikan impact yang baik kepada penonton ataupun kepada generasi yang akan datang. Kita kena ingat bahawa industri ni, industri filem, kita kata pasal industri. Bila kita bercakap industri, kita kena buat produk-produk yang diterima penonton. Kita tak boleh buat karya-karya yang kita, kalau ni nak buat karya, saya tahu pelbagai bentuk filem ada. Ada filem artistik, movie, ada filem dia kata komersial. Tapi banyak orang mengatakan kita nak buat filem komersial. Filem komersial tak akan jadi komersial kalau orang tak tengok. Ada kata saya nak buat filem komersial.
ada gambar komersial pun dia tak jalan. Dia hanya jadi filem komersial apabila gambar tu laku. Ya. Tapi bagi saya kepelbagaian dalam filem tu itu perkara biasa. Masing-masing ada choice, ada choice masing-masing. Tapi bagi saya kalau kita untuk bertahan dalam industri ini, bagi saya filem harus ada jiwa, ada rasa. Jadi bagi saya apa saja filem yang kita nak buat, kalau kita berpaksikan kepada fakta semata-mata, misalnya kata macam kisah-kisah kita nak buat, kalau fakta semata-mata, saya tahu payah. That's why Syamsul juga menghadapi masalah paling besar. Sebab saya tahu ada yang apa yang Cik Hasan kata betul dari segi fakta sejarah semua kan, tetapi apabila you buat gambar dalam 2 jam you nak persembahkan pada penonton, of course apa yang you nak fikirkan, satu, gambar you boring ke tidak, you dalam you cerita tu orang lemas ke tidak. Kadang-kadang ada cerita yang baik, tapi untuk kita menjual dia orang dengan dialog yang panjang-panjang, melerit-lerit kan, orang keluar panggung. Mulalah orang masuk. Tapi apabila gambar tu, kalau you ada cerita, you modify cerita tu, you olah balik, menjadikan pacing dia cantik, orang tak bosan. Bila sedih, orang terasa sedih. Orang bila bontak, orang terasa jiwa pejuang tu ada kan. Jadi dia akan sampai pada masyarakat dan sendiri orang akan pergi. Bagi saya kalau you buat satu filem, ada kata ini filem yang baik, paling sesuai gambar ni, orang mesti tengok. You tak lepas orang. You tak boleh lepas orang. Dengan sendiri orang akan tengok daripada mulut ke mulut. Because gambar ni untuk pengetahuan you, daripada mula gambar ni yang tayang hari pertama, sebenarnya sambutan dia tak berapa. Saya jangkakan gambar tu 3 juta first day dia. Dan dia collect 1 juta. Alhamdulillah, petanda baik. Daripada 1 juta tu mulut ke mulut. Mulut ke mulut sampai jadi viral lah. Sampai banyak budak-budak muda sekarang masuk silat. Budak-budak kecil pun belajar silat. Jadi bagi saya, mesej dia sampai. Apa yang penting bagi saya, mesej yang disampai yang kita buat dalam filem tu harus sampai pada masyarakat dan dia reflect pada diri dia. Barulah gambar tu berjaya. Dan apa yang kita buat tu, kurang-kurang ada hasil dia. Ada kesan dia kan. Dan kalau kita nak buat filem, tapi kalau ada gambar-gambar orang kita nak buat gambar-gambar epik, tetapi dengan bajet yang besar, katalah 30 juta, tapi kalau tak sampai pada masyarakat, gambar tu tak ada orang tonton, tak ada mana bagi saya. Macam Bukit Kepong, orang kritik gambar tu, kritik. Tapi jin, gambar tu, arwah tentera jin, alhamdulillah. Dia dapat kutipan 1 juta lebih ketika tu, di zaman tiket RM2, 80 sen. Jadi saya respect. Jadi bagi saya filem-filem, siapa saja yang buat filem-filem, sama ada dia nak buat filem fiction ke, atau filem sejarah yang dimodify balik, di fiction balik, rekaan dia, kalau sukses, kita kena support. Dengan itu kita dapat menyampaikan mesej. Kalau kita buat cerita yang baik, sekalipun bagi kita baik, tapi kalau orang tak tengok, tak sampai mesej dia. Dan apa yang yang cerita Bukit Kepong yang Tan Sri buat tu kan, sampai sekarang dekat 40 tahun, Masih. bila hari merdeka kan, orang tengok. Dan ada rasa. Dan saya percaya, filem seperti Mak Kilau ni, akan menjadi sebuah filem, mungkin lagi 30 tahun, 40 tahun orang akan tengok. Negotiation kita bersama pemamin, negotiation kita dengan kerajaan dalam bentuk duty hiburan. Bagaimana pandangan Datuk tentang isu itu? Okey, tentang isu duty hiburan ni kita dah fight lama dah, berpuluh tahun. Daripada zaman saya jadi Presiden Satu Pola Filem ni, kita lawan kat benda ni, tapi tak ada hasil. Tapi saya dah bercakap dengan KP Finas, CEO Finas, dan kita ada mesyuarat siang tadi. Dan saya rasa insya-Allah akan ada perubahan. Sebab kita punya duty hiburan kat Malaysia ni antara yang tertinggi di dunia. Mula-mula zaman saya buat Sembilu tu 40%. Kalau tiket RM5, RM2 duty hiburan. Kemudian sekarang ni daripada turun 25%. Masih tinggi. Because di Singapura, di Thailand, di Filipina, Indonesia hanya 7% saja cukai hiburan dia. Tapi kita 25%. Bagi saya, insya-Allah saya harapkanlah dengan adanya Finas, ya, supaya boleh kita usahakan untuk pihak kerajaan atau PBT menurunkan daripada 25% ke 7% selaras macam dengan apa yang diada oleh negara-negara luar lah. Ya. Dia masa wajib tayang buat mula-mula pada tahun 1990, saya ingat sebab first film saya Bayangan Maut. Duty hiburan tu dipulangkan kepada producer untuk bantu producer menghasilkan filem lebih baik. Kemudian dah lama-lama kemudian akhirnya turun dah tak ada lagi dah. Ada pun insentif je dah. Itu terima kasih kepada Finas dah. Insentif dibagi dalam kalau gambar tu kutiap lebih 5 juta dibagi 500,000. Alhamdulillah. Tapi tentang duty hiburan bagi saya sebaik-baiknya diturunkan lah. Turunkan supaya dapat membantu pawagam dan juga penerbit. Saya kata penting because kita ni antara cukai hiburan yang tertinggi di dunia.
Itu saya rasa kita kena buat lah. Maksud dia kita harapkan pihak kerajaan supaya buat satu undang-undang peraturan cukai itu 7% yang lebih. Dan kalau apa yang saya tahu lah, di Thailand duty hiburan tu 7% tu dia pulangkan kepada producer supaya kita dapat buat filem yang lebih baik lagi. Kiranya kita beri peluang balik semula menerbitkan filem seumpama Mak Kilau filem seumpama Mak Kilau ni. So bagaimana Datuk Arifin, bagaimana Datuk Zahrin, bagaimana Pak Hassan, bagaimana Datuk Yusof melihat what if second ini kita sebab kita nak mengembangkan kita punya industri filem negara kitanya, kita nak naikkan lagi kita punya kualiti penerbitan kita. What if kita boleh buat kiranya apa benda-benda yang kita boleh perkukuhkan mengikut pandangan Datuk Arifin dalam kita menerbitkan filem berbentuk sejarah dan fakta mengikut pandangan Datuk Arifin. Pada pandangan saya, apa hal pun yang kita nak buat dalam kerja-kerja kreatif ini, dan kita sekarang menyentuh tentang filem sejarah kan, yang awal sekali kita buat ialah penyelidikan. Itu perkaranya. Kita kena pasti apa benda yang kita nak buat, siapa tokoh yang kita nak buat dan apa latar belakang yang ada, dan segala macam yang ada dalam tu kita kena pastikan. Dan kalau penyelidikan ini telah sempurna, dan barulah kita boleh bergerak kepada yang lain. Artinya kita dah siap satu hal, penyelidikan segala macam, kita pergi kepada skrip, kita pergi kepada dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apapun penyelidikan ini sangat penting, dan kerja-kerja ini pada saya tak boleh nak dilakukan seorang diri, itu dia. Jadi kena ada tim ataupun grup yang boleh buat kerja mencari perkara-perkara begini kan. Katalah Mak Kilau sekalipun. Mak Kilau bukan sekadar penyelidikan di buku kan, tetapi penyelidikan di lokasi, penyelidikan di kampung, penyelidikan tentang watak dan segala macam, dan mencari orang-orang yang masih tahu perkara-perkara begitu kan. Walaupun pada akhirnya dia menjadi filem, dan filem itu sebenarnya karya filem tetap filem. Dia tidak menjadi total, dia tidak menjadi dokumentari kan. Filem adalah karya filem, walaupun kedua-duanya itu adalah dokumentasi yang akan kekal macam Bukit Kepung. Dan penyelidikan ini mesti diketuai oleh satu orang yang tahu segala hal, dan hasil dari itulah yang akan dipamerkan dan akan dibuat secara grup, ada pengarahnya, ada segala macam kan, menjadi filem yang baik. Dan kalau kita tengok Malaysia ini, kalau di Pahang khususnya, bukan sekadar pahlawan sebenarnya yang boleh menjadi satu filem yang komersial dan menjadi hiburan kan. Legenda juga mungkin boleh. Misal kata Naga Tasik Ceni kan, itu dia. Naga Tasik Ceni adalah satu mitos yang sangat besar kan, tapi kita tidak pernah meneroka apa Naga Tasik Ceni itu. Dan kita tidak pernah terfikir macam mana nak buat filem kan, walaupun dalam bentuk animasi kan. Ini benarnya. Yeah. Dan kalau saya cerita sikit tentang Naga ni, maksudnya macam mana dia berjuang di Laut Cina itu 40 hari 40 malam kan. Laut bergelora, taufan ada kan, tsunami mungkin tiba kan. Ini dapat digambarkan dengan baik dalam filem. Apa lagi yang pada pandangan Datuk lah, Datuk Zahrin, kita nak macam mana kita nak meningkatkan kita punya nasionalisme, perpaduan dan sebagainya. Kita masih lagi belum terbuka. Kalau kita tengok filem Lawrence of Arabia atau Lion of Desert, kita nampak persembahan mereka untuk menjelaskan apa yang berlaku 100 tahun dulu kan. Umpamanya sekarang dah tiba masanya kita membangkitkan filem-filem patriotik, walaupun dari segi kacamatanya ada kebencian. Contohnya kita buat filem Cimpeng. Cimpeng ni satu filem yang kalau disiarkan agak menarik. Dan kita kena ingat bagaimana, sebab orang tak faham kenapa orang Melayu jadi komunis. Seperti Rashid Mahidin, berapa nama tokoh lagi seperti Samsia Fakih. Jadi filem-filem yang ini perlu difilmkan sekarang untuk dipahamkan oleh rakyat. Pejuang-pejuang ini dah tak boleh dilindungi lagi dah. Apa yang mereka berjuang untuk negara ini, umpama Cimpeng. Dari sudut politik mengatakan dia komunis, dia Cina. Tapi dari segi sudut kita yang akademik melihat Cimpeng adalah sebuah perjuangan bukan saja untuk kepentingan orang Cina, tetapi menentang imperialisme. Kalau Mak Kilau, Bahaman
uh, Tok Gajah, kita kena melihat sebagai menentang imperialis, menentang kehadiran Pahang Consolidated ataupun Pahang Corporation Limited yang ambil segala emas, segala biji di Pahang, yang mana ada restu dari raja pemerintah, bangkit anak Pahang melawan Inggeris itu. Begitu jugalah Chimpeng. Walaupun setengah pihak mengatakan dia ini telah memberontak, ada orang banyak mati. Itu bukan satu isu yang penting. Yang penting audien atau rakyat seperti dikata oleh sahabat saya Datuk Yusof Aslam, kita kena dedahkan maklumat ini, kena beritahu kepada penonton untuk mengenal. Kalau the good, the good. Kalau the bad, the bad. Kalau the ugly, the ugly. Jadi maknanya, kalau kita nak buat filem Datuk Maharaja Lela Pasir Salak, kita sendiri akan malu. Sebab segi fakta sejarahnya, peristiwa pembunuhan J.W. Bush adalah memalukan Melayu. Kerana J.W. Bush dibunuh dalam keadaan telanjang waktu mandi. Takkanlah Melayu begitu teruk sangat membunuh seorang penjajah dalam keadaan dia tidak bersenjata. Jadi itu sebab saya tidak melihat Maharaja Lela atau siapa yang membunuh J.W. Bush sebagai seorang pahlawan. Kerana saya melihat dari segi orang tu tidak bersenjata kau bunuh. Dan tu yang pembunuhnya diangkat jadi hero. Macam juga hari ini orang yang melompat ini diangkat jadi hero. Mana betul? Jadi kita kena lihat bahawa kita banyak berjuang. Umpama Tok Janggut membangkitkan soal feudal, menekan tanah dia. Jadi mungkin, dan dia sebenarnya memang seorang tokoh agama untuk berjuang menggunakan agama. Walaupun dalam masa yang sama, Mak Kilau, anak Tok Gajah, juga menggunakan pendekatan agama untuk membangkitkan kesemangatan nasionalisme orang Pahang. Sebab kita kena ingat bahawa kebangkitan Melayu ni banyak. Kita menyembunyikan segala perkara yang agaknya tak mau didedahkan kerana tenggelam nama-nama tokoh politik. Umpamanya Ahmad Bustamam, Ibrahim Yaakob. Ini adalah nama besar pejuang-pejuang negara di suatu masa. Dan kita dah tiba masanya dengan kelahiran Mak Kilau ni, kerajaan sekarang ni kena meniru cara negara yang maju ke tak maju ke menghargai pahlawan. Kita tak ada secara rasminya menghargai Mak Kilau itu sebagai pahlawan. Kenapa? Kerana sehingga sendiri pun Mak Kilau tidak pernah diberi anugerah apa pun dari segi darjah. Dan yang ada sekarang dalam negara kita, pahlawan hanya 2-3 orang yang menerima anugerah Sri Pahlawan Gagah Perkasa, SP. Yang lain tak ada. Yang lain tu kita sebut ialah pahlawan. Tapi siapa yang nak iktiraf? Malah Tun Razak sendiri pun tidak pernah diiktiraf sebagai pahlawan. Jadi berbeza di Indonesia. Di Indonesia, Presiden keluarkan dekri orang ini pahlawan. Dan jika dia mati, tanam pahlawan nasional. Ataupun dia sudah mati, namanya tercatat sebagai pahlawan-pahlawan nasional. Kita di Malaysia belum ada lagi. Sebab kita selalu banyak sangat sikap politik kita untuk menghargai tokoh-tokoh yang berjuang di dalam politik. Umpamanya Dato' On bin Jaafar. Juga kalau digarap secara betul, dia boleh menjadi seperti Mahatma Gandhi. Menjuang, membangkitkan antara orang yang memberi amaran kepada Sultan Johor. Kalau kamu sign Melayu ini, kami akan turunkan. Ini satu kebangkitan yang juga hebat. Tetapi harap produser-produser yang ada duit, yang hendak membangkitkan patriotisme, nasionalisme Melayu ni, ambil ini. Perkara-perkara yang ada zaman kita, sama ada di zaman kolonial, ataupun zaman sekarang, yang pada dalam zaman mereka ni. Kerana kita lihat, jika kita tengok filem patriotik yang gagal, iaitu cerita Putera Raja yang kisah Tengku Abdul Rahman tu, filem tu total gagal. Kerana cara digarap 100% politik. Tak ada faction, tak ada sampingan yang lain. Kan tidak ditunjuk bagaimana
almarhum Tengku Abdul Rahman terpaksa pindah ke Johor Bahru. Jadi kerana nak merapatkan diri dia dengan Sultan Johor yang tak mau merdeka, jadi UMNO kena pindah ke Johor Bahru. Tak ada rapat kepercayaan, baru balik ke Kuala Lumpur. Jadi benda yang terlindung dalam sejarah ni, dalam filem tidak boleh juga dilindungkan. Umpamanya contoh dia, apakah masalah Mat Kilau ini? Adakah pertarungan iaitu permainan Sultan Abdullah atau Sultan Ahmad masa itu, iaitu dalam masa yang sama Tok Gajah pergi jumpa Sultan di Pekan. Dalam masa yang sama Mat Kilau pergi jumpa Clifford. Dan setelah Tok Gajah, Bahman dan Mat Kilau melarikan diri, apabila British datang balik ke Pahang, sampai sekarang ni rakyat Pahang masih lagi mengekalkan sekolah menengah Clifford di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur, kalau dia ada semangat patriotik nasionalis, patutnya anak Pahang sekarang sudah mendesak supaya sekolah nama Clifford itu ditukar nama apa? Sekolah Mat Kilau ke, sekolah Bahman ke, sekolah Tok Gajah ke. Jadi ini yang kontradik kita di dalam membangkitkan nasionalisme itu. Dari itu saya cadangkan kita kena transparent. Kerajaan jangan tersentuh. Kalau ada orang macam Datuk Yusof Aslam nak buat filem Kimpang, apa masalah dia? Tak ada apa masalah, kerana ia akan menjadi satu dokumentari kepada generasi akan datang, seperti yang telah dibuat oleh produser yang menerbitkan Mat Kilau. Walaupun saya kata tadi 40%, basicnya dah ada di situ. Kenapa? Begitu juga filem Bukit Kepong. Walaupun tadi ada faction 2-3 dialog dengan bini ke sebagainya, memang tak ada, tapi dia adakan dalam filem Bukit Kepong pertempuran yang berlanjutan. Dan ada juga yang yang disembunyikan dalam Bukit Kepong, contohnya Mak Indra. Mak Indra ni dia ada ilmu perabot. Jadi dalam filem Bukit Kepong tidak ditunjuk tengah tembak-tembak tu, maka Mak Indra tak ada. Maknanya Mak Indra ada ilmu perabot tu, dan itu dah confirmkan oleh sejarah apabila ia diracunkan dengan satu ubat penawar dia. Dan juga Mat Kilau tu pun sendiri ada dia punya ilmu perabot dia. Yang saya katakan tadi, saya bersetuju dengan Datuk Arifin Said. Makna kalau nak buat, kita buat tim, kumpul penyidikan yang selengkapnya. Itu pandangan saya. So, bagaimana Pak Hassan berpandangan? Dibanding dengan jiran kita, beberapa jiran kita ni, kita dah sebenarnya jauh ke belakang. Problemnya adalah kita tidak ada pemikir di dalam bidang-bidang yang macam bidang filem ya. Jadi kita kena mula dengan orang-orang muda sekarang ni, biarlah dia lebih mendalam tentang kita punya sejarah, tentang kita punya budaya dan tahu akar dia di mana. Jadi saya ambil contoh satu filem di mana penulisan tu mengangkat filem, dua filem ya. Satu The Journey. The Journey, tak ada siapa yang sangka dia boleh dapat 18 juta selepas ditayang ya. Tak ada hero, tak ada letupan, tak ada lawan. Watak utama umur 74 tahun, orang yang tak pernah dengar pun. Macam mana filem tu boleh laku? Jadi aksi apa? Tak ada. Yang satu lagi adalah Ola Bola yang mengangkatkan semangat kenegaraan kita. Padahal hanya main bola. Jadi itu pun filem sejarah juga. Digarapkan semula dan diletakkan satu cross section kita punya population kita, dan kita nampak Melayu, Cina, India masing-masing ada masalah sendiri. Akhirnya dia orang bersatu untuk menyokong kita punya tim. Dan ada satu adegan di mana, ini saya cakap tentang ilmu filem ya. Adegan yang akhirnya dia orang lari masuk dalam stadium, kamera ikut dengan slow motion. Saya masa tengok dalam panggung, saya nak bangun. Saya tak tahu pasal apa. Kemudian bila saya interview komposer dia, On Sun, baru saya dapat tahu, pengarah bagi tahu dia, ambil 2 bar muzik daripada negaraku, kau masukkan dalam muzik kau. Rupanya itulah yang efek kita secara subconscious. Jadi tengok, kalau kita tak ada ilmu yang khusus, kita tak boleh mengangkat filem kita dan pergi ke peringkat global. Sekarang kita masih lokal.
bercakap pasal Melayu, cakap pasal apa ni, itu dan ini, tak akan sampai ke mana. Kita kena bercakap kepada dunia. Seperti kata pengarah Andrei Tarkovsky kan. Apabila kita bercakap kepada dunia, maka kita bercakap tentang isu-isu yang efek kita semua, di apa-apa negara pun. Itu sebab cerita-cerita Shakespeare mudah diambil di mana-mana negara kan, dijadi satu filem yang menampakkan budaya dan cara gaya hidup negara itu sendiri. Kalau kita membanyakkan buat filem-filem tentang tokoh-tokoh pejuang Melayu kita ni. Sebab dengan cara itu je kita boleh menerapkan mesej. Ya, seperti apa yang dalam cerita Bukit Kepong, seperti apa ni Mak Kilau. Kita kena banyakkan benda tu. Tapi dengan bantuan, dengan kerjasama pihak Finas. Because filem-filem macam ni memerlukan bajet besar. Producer kadang takut, macam saya respect kepada Kembara Pictures ya. Dia melabur 8 juta, sebenarnya dia gamble tu. Saya sendiri pun dah lama buat filem, saya tak berani 8 juta. Kalau paling banyak saya baca 5 juta, 6 juta. Tapi dengan keberanian dia, alhamdulillah, dengan izin Tuhan, dengan niat ikhlas dia, ya, akhirnya gambar tu sukses. Jadi saya mengharapkan kita berbanyakkan filem-filem tentang kisah pejuang-pejuang bangsa kita, kan? Kita buat untuk menyampaikan menyedarkan masyarakat hari ni. Ada yang tak kenal Mak Kilau pun dia. Ya. Bila gambar dia kenal, barulah kita rupanya ada tokoh Mak Kilau ni, kan? Jadi benda-benda ni kita kena explore. Macam kisah Mak Kilau, bagi saya kalau dia tak commercialize kan, benda tu penonton pun tak tahu. Budak-budak kecil pergi panggung, baru dia tahu Mak Kilau. Jadi saya rasa kita kena banyakkan filem-filem kisah pejuang-pejuang tokoh-tokoh Melayu kita lah, kan? Ini yang amat penting bagi saya lah. Dan kita mengharapkan dalam masa sama pihak Finas, insyaAllah, bagi saya Finas bantu. Ya, terima kasih kepada Finas. Finas bantu, sebahagian daripada kos dia, producer tanggung, sebahagian daripada itu adalah pihak daripada Finas. Jadi ada keberanian orang nak buat. Kalau tidak, dia keluar duit sendiri. Orang takut. Ya, itu dia. Terima kasih. Yang paling penting sekali kita berterima kasihlah kepada Finas, kepada yang berbahagia ketua pegawai kita Finas, Prof. Dr. Mat Nasir, kerana memberikan ruang kita membincangkan, mendiskusikan tajuk yang berat tetapi dalam bentuk yang bersemangat ya. Hari ini kita ada Datuk Zahri, kita ada Datuk Arifin Said, kita ada Pak Hassan Tinggi dan Datuk Usus bincang satu topik yang berat. So terima kasih tak terhingga kepada panel kita yang hadir pada malam ini dan kepada penonton-penonton kita yang mendengar kita punya secara langsung di FB Finas. Dan saya akhiri dengan program kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.